Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ni cikgu sambung tajuk kita pengaturcaraan komputer. Asas kepada pengaturcaraan komputer. Kita sambung lagi tajuk untuk minggu ini. Okey, sebelum tu kita tengok tugasan murid minggu sebelum ni. Okey, tugasan 1 dan 2 cikgu bagi. Yang tugasan 1 cikgu bagi supaya kamu pilih satu perkakasan di sekeliling kamu dan nyatakan fungsi serta langkah-langkah menggunakannya. Okey, yang berkait dengan atur cara komputer lah. Okey, dan yang kedua, tugasan kedua, cikgu suruh nyatakan fungsi tambahan bagi alatan atau perkakasan yang kamu pilih. Okey, contohnya microwave. Okey, microwave kat sini fungsi dia adalah untuk memanaskan makanan. Tapi kita tengok apa lagi fungsi lain dekat microwave ni. Okey, jadi kamu tengok video ni dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Okey, tengok arahan dia tu. Okey, jadi tugas utama, fungsi utama microwave ni adalah memanaskan makanan. Tapi kita ada tengok ada fungsi-fungsi lain tadi kan. Kita boleh settingkan suhu dia, setkan masa dan fungsi tambahan yang terakhir tadi kita tengok penggera bunyi. Bila dia dah siap, dia ada bunyi untuk menunjukkan makanan kita telah dipanaskan. Okey. Itulah maksud fungsi tambahan. Jadi dia ada beberapa atur cara dalam tu untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Okey. Okey, kita tengok langkah-langkah menggunakan vacuum. Okey, kita tengok apakah fungsi vacuum ni dan apa fungsi tambahan yang kita boleh tambah untuk vacuum ni selain menyedut habuk. Okey. Mari kita tengok penerangan adik ni, okey. Kawan kamu untuk tugasan yang sebelum ni. Assalamualaikum. Nama saya Putra Aldinish daripada kelas 6 Amanah. Hari ini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan vacuum. Langkah pertama, kita perlu memasang peralatan vacuum. Langkah kedua, kita boleh memilih sama ada penyedut lantai ataupun penyedut tempat kecil dan dinding. Assalamualaikum. Nama saya Putra Aldinish daripada kelas 6 Amanah. Hari ini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan vacuum. Langkah pertama, kita perlu memasang peralatan vacuum. Langkah kedua, kita boleh memilih sama ada penyedut lantai ataupun penyedut tempat kecil dan dinding. Langkah ketiga, kita perlu memasang plug dan tekan switch. Langkah keempat. Okey, tadi kita tengok langkah-langkah menggunakan vacuum tu. Jadi apa fungsi tambahan? Okey, selain menyedut habuk, ada setengah vacuum dia boleh blow habuk, dia boleh tembak habuk. Okey, itulah fungsi tambahan yang cikgu suruh tambah tu. Okey. Jadi kalau tugasan 1 kamu buat menggunakan vacuum, tugasan 2 kamu boleh guna alatan yang sama dan kamu tambahkan, nyatakan fungsi tambahan tersebut. Okey, macam contoh lain, printer, printer diguna untuk mencetak kan, untuk print. Tapi dia ada fungsi tambahan sekarang ni untuk copy, untuk photostat ataupun untuk scanner, untuk scan. Itulah maksudnya fungsi tambahan. Jadi kalau tugasan 1 kamu buat printer, kamu boleh nyatakan satu tugasan yang atau fungsi alatan tersebut adalah untuk mencetak,
Dan pada tugasan yang kedua, kamu tambah fungsi dia untuk photostat ataupun untuk scan. Itu maksudnya fungsi tambahan, dan bila ada fungsi tambahan akan ada atur cara tambahan. Okey. Okey, kita dah tengok tadi dua contoh tugasan yang cikgu bagi sebelum ni. Okey. Tugasan 1 dan tugasan 2 tu saling berkait antara satu sama lain. So tugasan 3 ni kita punya tajuk seterusnya sebenarnya berkait juga dengan sebelum ni, cuma kita tambah lagi. Okey. Tambah ekstra. Okey. So objektif pembelajaran kita hari ini, saya dapat memahami pengaturcaraan komputer dalam alatan digital. Okey, so sebelum ni pengaturcaraan komputer tu dalam perkakasan harian. Hari ni cikgu tambah alatan digital. Okey. So kita punya kriteria kejayaan. Yang pertama, okey, saya dapat mengenal pasti alatan digital. Okey. Yang kedua, menyatakan fungsi alatan digital. Yang ketiga, menyenaraikan langkah-langkah menggunakan alatan digital tersebut. Dan akhir sekali, mengaitkan aturcara komputer dalam alatan digital tersebut. Okey, jadi kita objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan kita hari ini berkait dengan alatan digital. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan alatan digital? Okey. Ni kita nak tahu dulu apa tu alatan digital, baru kita boleh faham. Okey. Okey, so mari kita tengok ya apa yang dimaksudkan dengan alatan digital. Okey, yang cikgu tunjuk ni, paparan ni adalah contoh-contoh alatan digital. Okey, sama kan dengan perkakasan harian, perkakasan di sekeliling kamu yang cikgu minta kamu nyatakan fungsi dan set arahannya. Okey, apa yang beza kat sini untuk set alatan digital ni, untuk alatan digital. Okey, yang beza dia, alatan digital dia ada bentuk, output dalam bentuk digital. Output dalam bentuk digital. Macam mesin basuh ni, kita katakan dia mesin basuh digital. So dia ada number kat situ. Masa untuk tamat, dia ada tempoh kat situ, dia tunjuk. Dia display dalam bentuk digital. TV memang banyaklah function dia. Kita tekan nombor tu pun dia dah display dalam bentuk digital. Kat sini kita tengok rice cooker ni. Rice cooker ni dia ada display dalam bentuk digital kat sini. So kita boleh tahu tempoh masa nasi akan masak, atau settingkan masa dia kat situ. Begitu juga dengan toaster ni. Toaster ni dia ada tunjuk kat situ nombor 4. Maksud dia kepanasan dia adalah level 4. Dalam bentuk digital. Dia displaykan output dia dalam bentuk digital. Yang ini pula adalah jam digital. Kalau kamu belajar matematik, dia ada jam analog dan jam digital. Jam analog tu yang nombor dan jarum jam yang bulat tu kan. Lepas tu dia berpusing, bergerak. Itu adalah jam analog. Yang ni jam digital, dia terus display pukul berapa. Kalau jam analog tu kamu kena pandai baca. Nak baca pergerakan jarum tu berapa minit, berapa saat, jarum pendek, jarum panjang. Tapi kalau jam digital terus display masa. So sangat mudah. Inilah contoh-contoh alatan digital. So mari kita tengok salah satu alatan digital yang cikgu pilih ni. Jadi yang cikgu pilih ni adalah air fryer. Sebelum ni cikgu tunjuk cara untuk goreng ayam menggunakan deep fryer. Tapi bukan alat digital. Yang ini fungsi dia sama juga. Fungsi ni, sekarang cikgu menyatakan fungsi tu. Fungsi air fryer ni adalah untuk menggoreng ayam tanpa minyak. Fungsinya sama, menggoreng ayam. Macam yang sebelum ni cikgu tunjuk. Cuma yang ni tiada minyak. Dan dia merupakan air fryer digital. Dan cikgu senaraikan dalam video ni langkah-langkah menggunakan alatan digital tersebut. Mari kita sama-sama tengok.
Okey, nampak kat sini kan? Yang ni kami gunakan bahagian ayam yang kecil-kecil lah, yang kami potong kecil-kecil. Okey, lepas tu dalam ni kami dah perap dah sebenarnya sebelum goreng. Macam mana ni kami dah pernah share sebenarnya. Kalau kita nak elakkan daripada bakul kita tu, ayam melekat dekat bakul, caranya senang je. Letak minyak dekat tisu ni, lepas tu sapu dekat bahagian bawah dan juga dinding-dinding. Sekarang air fryer kita sudah sedia lah dengan apa kita dah panaskan tadi bersama dengan sapu minyak dekat bahagian bawah bakul ni kan. Sekarang separuh masa, kurang dalam 10 minit kita dah goreng tadi. Jadi kat sini kita nak balik-balikkan ayam ni. Dah bunyi. Okey. Tengok. Inilah hasilnya, nampak kan? Nampak? Inilah hasil ayam goreng kunyit kita, nampak tak? Kita tengok. Inilah siap dah ayam goreng kunyit. Yang kita goreng menggunakan air fryer dan tak letak minyak. Okey, tu dia. So, fungsi air fryer tadi, cikgu nyatakan di sini fungsi alatan digital tadi adalah menggoreng ayam. Okey, dan senaraikan langkah-langkah menggunakan alatan digital tersebut. Okey, tapi tak ada seterusnya. Kita nak kaitkan dengan pembelajaran hari ini. Okey, Uji Minda ni mengaitkan atur cara komputer dalam alatan digital tadi. Okey. Kat sini kamu nampak tak alatan ni, okey, air fryer ni menggunakan digital punya output, okey. So dia ada input dan output digital, okey. Kat sini tetapkan suhu, kita tekan-tekan sampai suhu yang kita nak. Dan juga masa kat bawah ni kita tekan dan kita setkan pada masa yang kita nak. Okey, jadi kat sini alatan digital ni dia bukan saja ada mikro pengawal. Okey, sebelum ni cikgu tunjuk, cikgu ajar mikro benam, mikro benam tu kan, mikro pengawal. Okey, jadi kat sini dia juga ada mikro pemproses sebab dia proses data dalam bentuk digital. Okey, dia proses data dalam bentuk digital. Itu yang bezanya. Tugasan cikgu bagi kamu sebelum ni, apa yang awak dah belajar. Yang ini kita tambah, dia bentuk digital. Okey, so kita nampak lebih jelas, kita nak tekan, nak setkan masa kepada berapa saat, kepada berapa minit dan suhu pun berapa, kita nampak dengan lebih mudah sebab dia dalam bentuk digital. Okey. Okey, jadi tugasan kamu tadi, tugasan kamu ni untuk kali ni, yang pertama, namakan satu alatan digital. Contoh, kamu pilih periuk nasi. So, dia mesti ada perkataan periuk nasi digital. Baru dia ada output berbentuk digital. Okay, input dan output berbentuk digital. Sebab kita ada juga periuk nasi biasa. Okey, menyatakan fungsi. Apa fungsi periuk nasi tu? Memasak nasi lah, menanak nasi. Okey. Dan terangkan langkah-langkah penggunaannya. Okey, kena ceritalah. Kalau ada digital mungkin kamu setkan masa kepada 30 minit ataupun 20 minit ke. Macam itulah nak kaitkan dia dengan alatan digital dan berbeza dengan yang sebelum ni cikgu ajar. Okey. Okey, so cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan ni
dan hantar kepada cikgu sebelum 8 Mac. Okay, sebelum 8 Mac. Cikgu akan assignkan dalam Google Classroom. Okay, jadi kita semakkan diri. Okey, yang pertama dapat kenal pasti alatan digital. Jadi kamu dah tahu beza dia alat perkakasan biasa dengan yang ada digital. Okey, dengan alatan digital. Okey. Yang kedua menyatakan fungsi alatan digital tersebut. Nyatakan fungsi dia lah ikut yang telah ditetapkan. Okey, yang ketiga menyenaraikan langkah-langkah menggunakan alatan digital tersebut. Okey, sama je dengan yang kamu dah belajar sebelum ni. Beza dia adalah dalam bentuk digital. Okey. Okey, yang terakhir mengaitkan atur cara komputer dalam alatan digital. So dia ada microprocessor, dia proses input dan output dalam bentuk digital. Okey. Okey. Kita tengok apa yang seterusnya. So pastikan kamu capailah semua kriteria kejayaan untuk hari ini. Okey. Kalau tak faham boleh ulang balik tengok apa yang cikgu ceritakan dalam video ni sebelum menyiapkan tugasan. Okey. Okey, so jadi akan datang kita akan belajar algoritma dalam pengaturcaraan. Sebenarnya ada kaitan cikgu ajar kamu menyatakan langkah-langkah dalam alat perkakasan, langkah-langkah dalam alat digital. Okey, ada kaitan dengan tajuk algoritma yang kita akan belajar nanti seterusnya. Okey. Sebab tu kamu kena kuasai dulu yang cikgu dah ajar sebelum ni dan hari ni. Okey. So tu saja. Kita jumpa lagi akan datang. Jangan lupa siapkan tugasan cikgu. Sekian, terima kasih.